رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih telah sudi subscribe, like, share, komen video dia. Dan doakan kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki lah. Okey, hari ni Abang ada beberapa cerita kisah seram pemandu van jenazah. Cerita pertama ni Abang ambil dalam panggilan buruh hantu. Ceritakan oleh seorang pemandu van jenazah, nama dia Lan. Jadi Lan ni dia mengalami peristiwa seram semasa dia hantar jenazah di sebuah kampung di pendalaman negeri Perak lah. Okey, cerita dia ni agak seram juga bila kita dengar. Ada satu jenazah ni dia dah 3 hari dah duduk dalam peti ais di bilik mayat ataupun di forensik di sebuah hospital kerajaan di negeri Perak lah. Jadi pihak hospital ni dia tak boleh nak ke bumi ataupun tak boleh nak keluarkan jenazah ni daripada hospital sebab belum dituntut oleh ahli keluarga lah. Jadi hari ketiga tu datanglah waris si mati ni. Waris si mati ni dia datang ke hospital ni, dia niat nak menziarahi arwah ni lah. Dia ingatkan arwah ni masih hidup dan dia pergi dekat ward tu. Dia bila dia tanya pihak hospital bagi tahu dah meninggal dah, ada dekat forensik. Jadi si waris ni dia minta untuk bawa balik jenazah ni lah, tapi dia tak boleh nak iringi jenazah ni balik ke rumah sebab dia kena balik ke rumah dia dulu untuk ambil family dia dan pergi ke kampung halaman si mati ni lah. Jadi pihak hospital ni dia hubungi ZAM dan ZAM ni telah diminta untuk hantar jenazah ni di lokasi yang telah dialamatkan di borang keluar jenazah ni lah. Okey, jadi ZAM ni dia tak fikir panjang. Bila dia dapat arahan ni, dia dapat tugas ni, dia terus bersiap-siap lah. Terus bersiap-siap untuk bawa keluar jenazah ni. Dia tengok alamat tempat yang dia kena hantar ni memang agak jauh dan pendalaman di negeri Perak lah. Dan dia bertolak pada malam tu selepas sembahyang maghrib. Maknanya dia mungkin dalam 7.45 ataupun dalam pukul 8 malam dia bertolak. Dan dia ni pergi seorang-seorang untuk hantar jenazah ni. Dia tahu tempat yang dia nak pergi ni agak pendalaman dan tahu-tahulah kalau kawasan pendalaman ni mungkin tak ada lampu jalan, lepas tu kereta ataupun motor tak banyak lah di tengah jalan. Jadi masa dia mandu ni bawa jenazah ni, dia keseorangan ni, makin lama jalan ni semakin gelap sebab dia memasuki kawasan kampung. Bila dah nak sampai di lokasi yang dituju ni, ZAM ni dia call lah waris si mati ni, dan waris si mati ni kata tak apa, dia kata nanti awak sampai ada orang yang akan tunggu di lokasi tersebut lah. Dia kata mayat ni, jenazah ni tak boleh bawa direct pergi ke rumah dia sebab laluan nak masuk ke rumah dia ni memang sempit dan takut nanti van ni tak boleh nak keluar ataupun tak boleh nak pusing, tak boleh nak U-turn untuk balik lah. Okey, jadi dia tak kisahlah, dia kata. Dan dia sampailah di satu tempat ni, memang dia tengok kiri kanan ni memang hutan, dan seperti yang dipetakan, seperti yang diadreskan, tempat yang dia berhenti ni betul-betul sebelum Titi. Titi ni dia kata muat van saja. Jadi dia tunggulah kat situ. Tunggu ni tak datang-datang juga orang yang kata nak ambil jenazah ni. Jadi dia pun macam agak orang panggil agak krik-krik jugalah. Dan dia bercakap dengan jenazah ni lah, sebab dia tak tahu nak buat apa. Dia bercakap dengan jenazah ni, dia kata sabar ya pakcik,
kita sekarang ni kena berhenti dulu sebab nak tunggu waris datang ambil pakcik. Dia kata macam itulah. Dia bercakap dengan mayat ni. Lepas dia bercakap dengan mayat ni, tiba-tiba dia ternampak ada seorang budak berlari di sebelah van dia ni, berlari menuju ke titi di hadapan dia lah. Jadi masa ni dia kata memang kawasan ni gelap gelita, yang ada cuma lampu van dia saja, dan lampu van ni duduk menyuluh, budak tu lah duduk menyuluh ke arah hadapan, dan dia macam terkejut. Dia kata, ish, budak kecil ni daripada mana, dia kata tiba-tiba keluar melalui titi ni kan. Jadi dia tengah duduk termenung, tengah duduk kerik-kerik ni, dia nampak ada dua orang lelaki menaiki motor datang ke arah van dia lah. Bila lelaki ni menghampiri van ni dan dia terus pergi ke arah Zam, dan dia bagi tahulah kat Zam, dia kata dia nak ambil jenazah ni. Jadi Zam ni rasa lega lah, dan Zam ni dia turun daripada van dan dia kata jom, dia kata nak ambil macam mana ni, dia kata sebab dia tengok lelaki ni datang berdua dan menaiki motor. Jadi dia kata nak ambil macam mana ni, dia kata awak ni berdua naik motor. Dan lelaki ni kata tak apa, dia kata kita boleh pikul je mayat ni. Dia kata dalam hati dia lah mungkin, dia kata biar betul mamak dua orang ni nak ambil jenazah ni kan. Jadi dia kata tak apalah, jom kita pergi ke belakang dan kita buka bonet untuk keluarkan jenazah ni lah. Masa Zam nak turunkan jenazah ni, nak buka keranda ni, tiba-tiba dia terdengar satu suara. Tapi yang peliknya, suara ni bergaung, bergema suara ni kata, ni jenazah Ibrahim ke? Ibrahim dah mati ke? Dia dengar macam tu, dan bila dia paling, dia tengok seorang pakcik sedang berada di belakang dia lah, sedang bertanya adakah itu jenazah Ibrahim. Jadi dia kata kat pakcik tu, sekejap ya pakcik, saya tengok nama jenazah ni, sebab nama jenazah ni ada dekat tag di keranda lah. Jadi bila dia nak tengok nama dekat keranda ni, tiba-tiba lelaki yang dengan motor tadi tanya dia, Encik ni bercakap dengan siapa? Jadi Zam ni dia tengok balik dekat belakang dia, dan dia tengok pakcik yang menegur dia tadi, yang bertanya Ibrahim ni dah mati ke? Tengok-tengok dah tak ada dah. Jadi dia pelik juga. Ada benda pelik lah dia rasa. Jadi dia cakap lah dekat lelaki dua orang ni dengan motor ni, dia kata tak ada apalah, dia cakap tak ada apalah, dia kata ni jom, dia kata kita angkat jenazah ni. Jadi bila dia angkat jenazah Pak Ibrahim ni, dan lelaki dua orang ni dia pikul jenazah ni untuk bawa balik ke rumah arwah lah. Jadi itu cerita pertama yang abang dengar dalam panggilan Buruh Hantu. Okey, ni cerita kedua. Cerita kedua ni tajuk dia pemandu van jenazah. Mayat itu bangun duduk di belakang saya. Tajuk dia pun dah seram dah. Ketika sedang menyiapkan tugasan di pejabat, saya dikejutkan dengan panggilan telefon oleh kerani di unit pentadbiran. Menurut kerani tersebut, seorang pekerja syarikat yang bernama Razif yang sebelum ini terlantar sakit di hospital kerana mengidap kanser usus telah meninggal dunia. Mengikut kata kerani tersebut, saya ditugaskan untuk menghantar jenazah tersebut ke kampung halaman arwah yang terletak di utara tanah air. Setelah mengambil alamat lengkap, saya meredah kesesakan jalan raya menuju ke Hospital Kuala Lumpur ataupun HKL. Biasanya jika urusan bedah siasat telah selesai, jenazah juga telah dimandi dan telah dikapangkan, maka saya akan dipertanggungjawabkan untuk membawa jenazah tersebut pulang ke rumah keluarga untuk dikebumikan. Begitulah rutin saya selama memegang jawatan sebagai ahli Majlis Khairat dan Kematian di syarikat tempat saya bekerja ini. Kebiasaannya selepas menghantar jenazah, saya akan terus pulang. Tak pernah sekalipun saya bermalam di mana-mana destinasi, kerana pada keesokan harinya saya akan diberikan cuti oleh majikan. Jadi waktu cuti keesokan hari inilah saya gunakan waktu cuti tersebut untuk berehat dan tidur sepuas-puasnya. Sambil memandu, fikiran saya mengelamun terkenang ke arwah. Kalau nak ikutkan saya, tidaklah begitu rapat dan mesra dengannya.
tambah pula kami berlainan jabatan. Kalau kami berjumpa pun atau kami bertembung pun hanya sesekali, itu pun kalau di tempat makan ataupun di kantin. Berdasarkan pengamatan saya, arwah ni berusia dalam lingkungan 50-an. Statusnya tidak saya ketahui kerana saya tidak pernah melihatnya bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Hampir setengah jam memandu, akhirnya sampailah saya di pekarangan rumah mayat Hospital Kuala Lumpur. Rakan-rakan sepejabat dan saudara-saudara mara arwah sudah ramai membanjiri pekarangan bilik mayat HKL. Sekitar pukul 4 petang barulah jenazah dibawa keluar dari bilik mayat dan seterusnya diusung ke dalam van untuk dibawa ke lokasi rumah arwah. Sebungkus plastik yang berisi pakaian serta kelengkapan arwah ketika berada di hospital diserahkan kepada saya untuk diberikan kepada keluarganya apabila sampai di kampung nanti. Di situ saya mula memandulah meninggalkan ibu kota dan menyelusuri lebuh raya. Seperti biasa, saya memasang cekra padat berisi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan mula mencongak perjalanan yang pastinya mengambil masa lebih kurang 7 hingga 8 jam. Hari itu saya berseorangan kerana tiada seorang pun waris arwah yang mahu menemani saya. Mereka lebih senang memandu kereta sendiri kerana ada yang ingin bermalam di rumah arwah nanti. Haris, rakan sepejabat yang biasanya menjadi kelindang saya, telah bercuti pada hari tersebut dan saya terpaksa membawa jenazah ini keseorangan pada malam ini. Namun itu bukanlah menjadi masalah kerana sebelum ini saya pun pernah memandu keseorangan ke destinasi untuk menghantar jenazah yang jaraknya beratus-ratus kilometer. Saya tidak kisah membawa jenazah seorang diri. Cuma apa yang saya risaukan, jika terjadi perkara yang tidak diingini seperti tayar pancit. Ramai yang beranggapan tugas saya ini agak mencabar dan perlukan keberanian. Namun hakikatnya tidak sedetik pun timbul perasaan cuak atau takut di hati saya. Sepanjang 5 tahun pengalaman bekerja membawa jenazah, tidak pernah sekalipun saya mengalami peristiwa-peristiwa pelik maupun menakutkan. Bagi saya, si mati juga makhluk Allah seperti kita. Cuma bezanya dia pergi lebih awal menghadap ilahi berbanding dengan kita. Nescaya suatu hari nanti kita juga akan mengikut jejak langkah sepertinya. Perjalanan yang mulanya lancar namun tiba-tiba terkandas hampir 2 jam akibat kesesakan teruk disusul keluar menuju ke Bukit Beruntung, di mana pada ketika ini terdapat satu kemalangan. Nampaknya saya kena cari perhentian yang terdekat kerana waktu tersebut telah menghampiri waktu maghrib. Sesekali saya mencuri pandang menoleh keadaan jenazah yang terletak di belakang saya yang hanya dipisahkan oleh dinding serta jaring besi. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berasa berdebar dan tidak sedar hati. Saya beristighfar dan cuba mententeramkan hati dengan mengalihkan fikiran ke perkara lain, namun tidak berjaya. Selesai menunaikan solat maghrib di perhentian Tanjung Malim, saya kembali meneruskan perjalanan. Hari semakin lama semakin gelap. Sekali lagi saya menelefon isteri dan anak-anak untuk menghilangkan rasa bosan. Hujan lebat mula turun ketika saya melepasi susu keluar ke sungai. Dengan berhati-hati saya memperlahankan kenderaan saya kerana sukar untuk melihat jalan kerana waktu tersebut hujan lebat dan petir kilat sabung menyabung. Tiba-tiba saya terdengar dentuman yang kuat dalam kenderaan. Saya beristighfar sambil mengerut dada. Cepat-cepat saya pasang lampu kecemasan dan berhenti di bahu jalan. Nak keluar daripada kenderaan memang rasa agak berisiko kerana hujan yang masih lebat. Lagipun takut jika ada pemandu yang memandu laju seterusnya akan merempuh saya.
Lantas saya menjengah ke belakang memerhatikan keadaan jenazah. Saya lihat tiada apa-apa perubahan pada keranda tersebut. Keranda masih berada dalam keadaan asal dan elok. Habis tu bunyi apa ya? Persoalan itu bermain-main dalam kepala saya. Fikiran saya mula merewang jauh memikirkan perkara yang bukan-bukan. Saya mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan. Saya cuba menenangkan perasaan sendiri. Hujan yang menggila membuatkan penglihatan saya terbatas. Saya meneruskan pemanduan dengan berhati-hati sambil telinga kusyuk mendengar alunan bacaan suci Al-Quran di radio. Saya kemudiannya memasuki hentian rehat Sungai Perak untuk solat Isyak. Sebaik memberhentikan kenderaan, saya terkejut apabila melihat keranda di dalam kenderaan sudah jatuh dari kedudukan asal. Penutupnya terbuka dan menampakkan sebahagian daripada jenazah. Darah saya berderau, puas saya mencongak. Bagaimana ia boleh terjadi? Adakah dentuman kuat tadi berpunca daripada keranda yang terjatuh ini? Tapi seingat saya, selepas bunyi itu saya sempat meninjau ke belakang dan lihat keranda jenazah masih elok seperti sedia kala. Sekarang keranda tersebut sudah pun terbalik. Soalnya, bila ia terbalik? Sebab saya tak dengar pun bunyi benda jatuh. Satu lagi, tidak ada lubang atau benda besar yang saya langgar sehingga menyebabkan van jenazah yang saya bawa ini melantun dan keranda tersebut boleh terbalik. Entahlah, bingung saya memikirkannya. Dengan pantas saya membuka pintu belakang van dan membetulkan keadaan keranda serta jenazah seperti sedia kala. Jam pada waktu itu telah menunjukkan pukul 1 pagi dan ketika ini saya telah melalui susu keluar ke Alostar. Ketika berhenti membayar tol, sekali lagi saya berdepan dengan perkara pelik, di mana kali ini gadis yang bertugas di pondok tol itu saya lihat tiba-tiba menjadi panik. Gadis ini tiba-tiba jadi panik. Saya lihat mukanya pucat lesi sambil matanya liar memandang dan meninjau ke arah van yang saya pandu. Semasa menghulurkan wang baki, dia sempat menunjukkan isyarat seperti ada sesuatu yang tidak kena di belakang tempat duduk saya. Saya tergamam, tidak mampu membalas apa yang dimaksudkan oleh gadis tersebut. Namun hati kecil saya pantas mengatakan pastinya ada sesuatu perkara yang tidak baik sedang berlaku. Jadi saya ambil duit baki dan terus memecut van yang saya pandu sampai sahaja ke destinasi, iaitu lebih kurang sejam daripada tol tersebut. Saya melihat ramai saudara mara arwah yang sedang menunggu kehadiran jenazah ini. Setelah barang-barang arwah dan jenazah dibawa masuk ke dalam rumah, saya terus meminta diri untuk pulang, walaupun ada di antara mereka yang menyuruh saya bermalam di situ kerana berasa kasihan melihat saya yang keletihan selepas menempuh perjalanan yang agak jauh. Jadi pemandu van jenazah ni dia terus pulang dan beliau ni melalui jalan yang sama yang dia lalu tadilah. Jadi apabila menghampiri pondok tol untuk keluar ke Lebuh Raya, saya berhentikan kenderaan van di tepi jalan. Sejak dari tadi fikiran saya hanya tertumpu ke arah juruwang yang bertugas di tol tersebut. Saya benar-benar inginkan kepastian. Beliau berhentikan kenderaan dia di tepi jalan sebelum pondok tol ni dan dia ingin ke pondok tol lah nak bertanya kepada gadis tersebut apa yang dia nampak. Saya melangkah menuju ke pondok tol. Nasib saya baik kerana waktu tersebut keadaan jalan agak lengang memandangkan tiada sebuah pun kenderaan yang melalui tol tersebut. Assalamualaikum, sapa saya ketika menghampiri
gadis tersebut. Jadi gadis tersebut menjawab salam saya, balasnya Waalaikumsalam dengan suara yang agak terkejut sambil beralih memandang ke arah muka saya. Sekali imbas saya perasan raup ketakutan masih lagi terpancar jelas di wajahnya. Saya memperkenalkan diri dan menenangkan gadis tersebut. Setelah keadaan kembali normal, saya mula menyusun ayat bertanya tentang perkara yang berlaku tadi. Jadi jawab gadis ni, maaf cik, sebenarnya tadi saya memang takut sangat sampai tak mampu nak berkata apa-apa. Saya sebenarnya nampak jenazah yang encik bawa tadi duduk betul-betul di belakang encik, jawabnya dengan suara yang terketah-ketah dan penuh ketakutan. Saya terkedu, tidak semena-mena bulu tengkuk saya meremang. Lidah kelu dan tidak mampu membalas kata-kata gadis tersebut. Saya tahu tidak mungkin dia berbohong atau sengaja mengada-ngadakan cerita. Nasib baik saya tidak melihat apa yang gadis tersebut saksikan. Kalau tidak, entahlah, saya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan perjalanan. Saya mengambil keputusan untuk menumpang rehat di masjid yang berdekatan dengan tul tersebut. Bagaimanapun saya langsung tidak dapat melelakkan mata hinggalah ke pagi. Hanya selepas solat subuh barulah saya berangkat pulang. Okey, itu cerita kedua yang dapat Abang share pada malam ni lah.